panggil punya orang buat. Jangan main-main ni macam. Orang makan kasih pijak senang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solihatun dalam 999 mengupas isu jenayah semasa. Serial ini juga boleh ditonton di www.tonton.com.my. Memantau serta mengawal pergerakan vesel nelayan agar tiada pencerobohan zon perikanan yang telah digazetkan. Itu antara tanggungjawab utama Jabatan Perikanan Malaysia dalam memastikan ekosistem dasar laut dan lanskap hidupan marin dalam perairan negara sentiasa terpelihara. Saksikan laporan khas Pelindung Khazanah Marin Negara disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Kalau apa laut mesti kena pasport. Saya datang. Kami telah menahan sebuah bot. Bot ni kalau ikut bot zon B kat Tunda, tapi bot ni nampak mencurigakan. Nelayan perlu beroperasi mengikut zon yang ditetapkan. Sebarang pencerobohan kawasan telah melanggar syarat-syarat lesen dan itu akan merugikan nelayan sendiri. Buat pakum yang orang lah. Kenapa ini untuk melintangnya? Merujuk data Perangkaan Perikanan pada tahun 2022, kawasan laut pantai merangkumi Zon A hingga Zon C menyumbang sebanyak 88% kepada hasil tangkapan sumber laut negara. Bagaimanapun, terdapat segelintir nelayan yang dikesan menceroboh kawasan laut pantai meskipun telah dilesenkan mengikut 4 bahagian zon menangkap ikan seperti yang diperuntukkan oleh sistem pelesenan perikanan semasa. Bagi membanteras isu pencerobohan zon, Jabatan Perikanan Malaysia memperhebatkan operasi rondaan laut sekitar kawasan perairan zon pantai barat semenanjung Malaysia. Ekoran menjadi kawasan tarikan bagi nelayan kerana mempunyai kemudahan akses seperti pelabuhan serta infrastruktur yang baik. Seawal jam 7 pagi, 2 buah aset jentera laut digerakkan dengan kekuatan seramai 10 anggota Jabatan Perikanan daripada Pangkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan SeaCorp Kampung Aceh serta Kuala Kurau. Di kedudukan sekitar 5 batu nautika daripada daratan atau pulau terhampir, sebuah bot pukat Tunda Zon C diperiksa anggota penguatkuasa kerana dikesan berada di luar kawasan yang dibenarkan. Buat pakum yang orang lah. Kenapa ini untuk melintangnya? Bagan hutan melintang Hutan melintang. So maksudnya ini memang kena kat hutan melintang ni lah. Patut dia kena masuk hutan melintang lah. Okey. Tapi tak tahulah, takut sini dia nak hantar ikan hasil dia nak jual sini. Tapi dia kena ada surat kalau dia nak jual. Pemeriksaan lanjut mendapati vesel yang dalam perjalanan menuju ke Pangkor bagi urusan jualan hasil sumber laut ini dipercayai menggunakan khidmat tenaga 18 awak-awak warga asing tanpa sebarang permit yang sah. Tak ada permit bukan permit. Kosong. Sebaik diarahkan untuk mengemudi botnya menghala ke jeti Pengkalan Kampung Aceh bagi siasatan lanjut, Tekong warga tempatan berusia 41 tahun ini cuba merayu agar tidak dikenakan sebarang tindakan oleh pihak berkuasa. Dalam plot saya. Memang dulu lah. Bos.
Kita tahu. Wah, lama dulu. Oh, memang dulu ah. Ya. Ni bos, buat depan dah. Jalan. Memang bos nak apa? Bawa. Jalan lah. Dalam pada itu, pemantauan laut pasukan rondaan Jabatan Perikanan ini turut mengesan sebuah bot pukat tunda haram yang dipercayai menceroboh perairan Zon A. Puja ke apa? Puja. Memang. Selain menggunakan pukat tunda iaitu peralatan menangkap ikan yang tidak dilesenkan bagi vesel perikanan Zon A, membenarkan warga asing untuk beroperasi di laut menggunakan jenis bot berkenaan juga jelas melanggar Akta Perikanan 1985. Vesel atau bot yang dilesenkan untuk menangkap ikan di perairan Zon A hanya dibenarkan menggunakan peralatan tradisional seperti pukat, bubu dan rawai. Walaupun pukat tunda ini tidak digunakan semasa pemeriksaan pihak Jabatan Perikanan, namun pemasangannya sahaja sudah jelas melanggar syarat alat menangkap ikan bagi vesel perikanan Zon A. Ini kena tangkap sebab apa? Salah apa? Tak tahu. 3 hari saja sini. Bot ni tak ada lesen. Tak tahu, saya tak tahu. Tak tahulah. Saya tak tahu. Mari kawan ada bot. Ini kawan punya lah. Ya, kawan ada sini nak. Dia cakap keluar dulu lah. Jadi saya keluar lah. Sebab kawan punya lah. Sebab kawan cakap boleh keluar lah. Dalam usaha memastikan ekosistem dasar laut serta landscape hidupan marin terus terpelihara, penggunaan Vessel Monitoring System atau VMS turut membantu Jabatan Perikanan Malaysia untuk memperoleh data terperinci mengenai aktiviti sesebuah bot nelayan. Apa yang color kawasan biru, merah ni adalah kawasan zon penangkapan ikan. Kelebihan sistem kita ni selain kita pantau, sekiranya kita nampak ada pergerakan yang mencurigakan, sebab kita memang tak bagi dia keluar cross. Walaupun kita ada understanding antara border ni. Pemantauan laut yang dijalankan bukan sahaja beroperasi pada siang hari, malah turut digerakkan pada waktu malam. Ekoran kegiatan pencerobohan zon perikanan lebih cenderung berlaku di malam hari. Walaupun mempunyai lesen menangkap ikan yang sah, 5 warga asing termasuk tekong ini disyaki beroperasi tanpa permit susulan kegagalan mengemukakan dokumen pengesahan sewaktu pemeriksaan. Ini bagi lama punya. Oh, ini baru pakai semua. Patut tahu mesti ada nama itu. Pasport orang mesti ada cakap. Tahu. Mana boleh token simpannya? You kena bawa. Ketika diiring untuk pulang ke jeti pengkalan Jabatan Perikanan, tekong vesel pukat tunda komersial ini disyaki cuba menggunakan helah bagi mengelak daripada ditahan dengan memberhentikan bot secara mengejut. Dia enjin dia mati ya. Tuh. Sekarang boleh jalan mah. Sekarang boleh jalan. Jalan. Tak boleh stop ya. Dia mati tuk pelan-pelan mah. Cik, bang. You panggil punya orang buat. Jangan main-main ni macam. Orang makan kasih kerja senang. Tiada kompromi. Lesen menangkap ikan milik vesel perikanan Zon C berkenaan dirampas dan pemilik bot diminta untuk hadir ke Pejabat Perikanan Pengkalan Kampung Aceh untuk membantu siasatan. Tengok belah ini bateri apa semua dicabut apa. Inilah kacam dia. Jangan macam. Tadi elok kan. Angkat.
Hasil operasi yang dijalankan selama 2 hari, pihak Jabatan Perikanan Malaysia telah menyita sebuah vessel dilengkapi peralatan menangkap ikan bernilai RM250,000 untuk tindakan lanjut. Menurut Pengarah Perikanan Negeri Perak Muhammad Ghazali A. Manap, pihaknya memandang serius terhadap individu yang melanggar peraturan di perairan negara demi mengaut keuntungan berlipat kali ganda. Jadi kalau kita gunakan tolok ni, kita dapati nelayan ini mata pukat keroncong adalah bawah 16 mm. Jadi ini terlalu kecil. Jadi kalau saiz seperti ini, biasanya dia akan memerangkap anak-anak ikan. Untuk 38 mm adalah satu saiz yang optimum, yang bersesuaian, di mana kalau berlaku penundaan, anak-anak ikan akan terkeluar. Jadi itu adalah satu langkah konservasi bagaimana kita nak mengelakkan kepupusan dan overeksploitasi kepada sumber perikanan negara. Muhammad Ghazali turut menyeru masyarakat khususnya golongan nelayan untuk menjadi mata dan telinga kepada Jabatan Perikanan Malaysia dalam menyalurkan maklumat mengenai kegiatan nelayan yang melakukan pencerobohan zon penangkapan ikan. Bagi nelayan yang mempunyai maklumat, mereka boleh menghubungi Jabatan Perikanan ataupun hotline Jabatan Perikanan Pusat Kawalan Operasi untuk memaklumkan sekiranya terdapat pencerobohan. Maklumat itu amat diperlukan supaya kita akan meletakkan kaki tangan ataupun anggota kita untuk menyiasat terlebih dahulu kebenaran sebarang aduan-aduan yang kami terima daripada nelayan. Jadi Jabatan Perikanan kita terbuka, semua orang boleh mengadu, tapi apa-apa aduan kita akan buat siasatan terlebih dahulu dan kita akan bertindak. Mana-mana individu yang melanggar syarat pelesenan vessel tempatan termasuk menangkap ikan di luar zon yang ditetapkan berdepan tindakan pelucutan hak lesen serta permit mengikut Seksyen 8 Akta Perikanan 1985 jika sabit kesalahan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Dia telah dicabuli oleh beberapa orang. Ada cubaan untuk dia mangsa ini dijual kepada sindiket pelacuran. Dikurung, dicabul dan hampir dijual kepada sindiket pelacuran. Motif kehilangan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun akhirnya terjawab selepas 6 suspek ditahan atas kesalahan penculikan. Wartawan Arisha Kalim bertemu Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han bagi menyelusuri perkembangan kes berkenaan. Motif ni mungkin sebab salah seorang ni adalah bekas teman wanita abang dia, abang mangsa. Jadi dia macam bermula dengan motif nak balas dendam ataupun dia tak puas hati dengan abang dia. Dia nak kenakan adik dia ni. Tapi dalam proses itu berlakulah jenayah-jenayah ni. Iaitu berlaku pengurungan salah, berlaku pencabulan seksual ke atas mangsa dan juga cuba dijual kepada sindiket pelacuran ini. Jadi itu mungkin antara motif yang dalam kejadian ini lah. Motif kehilangan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun pada 8 Oktober lalu terungkai selepas 6 suspek berusia 13 hingga 23 tahun berjaya diberkas pasukan polis Diraja Malaysia. Adalah dia dia dicurang je macam tu. Dia nak dengan lelaki tu cakap kalau nak pergi-pergilah. Situ dia gaduh-gaduh macam tadi tu. Lalu macam tu tak sangka pun dia yang buat sebenarnya. Dah berapa bulan putus sebenarnya? Kita orang putus bulan 7. Sepanjang putus tu ada dia tanya tak sebut apa tu. Setelah diputus tu dah tak ada kontak langsung sampai sekarang.
Abang sulung mangsa yang berusia 18 tahun turut tidak menyangka bekas teman wanita yang dikenali kira-kira sejak setahun yang lalu. Antara suspek utama dalam penculikan membabitkan adik keempat dari 6 beradik itu. Dia balik di sekolah, lepas tu dia orang makan-makan kat rumah ni. Kejap lagi saya bangun, kau mau makan ke? Dia cakap, ya. Pergi ambil Maggi dalam kereta. Lepas tu saya bagi kunci lah. Dia ulurkan tangan macam ni, saya bagi. Lepas tu dia turun, lepas tu dia tak pernah naik sudah. Saya sedar jam 3 tahun. Lepas cari dengan anak-anak, cari. Tak jumpa-jumpa. Sampai malam saya cari, pukul 8 saya pergi lapor balai terus. Susulan laporan dibuat oleh ahli keluarga mangsa di Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Selatan. Pasukan polis telah digerakkan ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kamera litar tertutup CCTV di sebuah premis cuci kereta berhampiran kawasan kediaman mangsa telah diperoleh bagi menjejaki mangsa. Selepas mengambil makanan di dalam kereta yang diparkir kira-kira 50 meter dari kawasan ini, mangsa difahamkan telah berlega-lega di sepanjang laluan ini dan berdasarkan kamera litar tertutup CCTV di sebuah premis berhampiran, sebuah kereta telah diparkirkan di bahu jalan di sebelah ini disyaki untuk menunggu mangsa. Dan setibanya mangsa dari arah berkenaan bergerak ke sini, salah seorang suspek yang berada di dalam kenderaan berkenaan telah memanggil mangsa untuk menaiki kenderaan mereka. Kanak-kanak ini telah dipelawa naik ke kereta bersama 4 lagi orang dalam kereta ni. Jadi dia telah dibawa ke satu apartmen dan di situ mungkin dia ikut bersama dengan mereka secara sukarela. Selain mengenali suspek wanita berusia 18 tahun yang juga merupakan bekas teman wanita abangnya, kanak-kanak tersebut turut dikatakan dipelawa oleh suspek untuk makan bersama di sebuah restoran berhampiran, membuatkan mangsa bersetuju untuk mengikutinya. Namun, mangsa telah dibawa ke sebuah pangsapuri sekitar Shah Alam, Selangor pada hari yang sama. Apabila di apartmen yang mereka tinggal itu, dia telah dicabuli oleh beberapa orang. Satu kejadian jenayah telah berlaku lah. Dan dia juga selepas itu ada cubaan untuk dia mangsa ini dijual kepada sindiket pelacuran. Tetapi atas usaha pihak polis yang telah mewawarkan kehilangan ini menyebabkan perkara itu tak berlaku. Dalam pada itu, siasatan lanjut turut mendapati pada hari terakhir mangsa dilaporkan hilang, kanak-kanak tersebut sempat dilarikan ke sebuah kediaman sekitar Jinjang, Kuala Lumpur dan berlaku jenayah pencabulan seksual kali kedua terhadap mangsa. Jadi dalam tempoh 4 hari
mangsa ni bersama dengan suspek yang ditangkap ni, yang seramai 6 orang ni, mangsa bersama dengan mereka, dan selepas hari keempat mangsa pulang sendiri ke rumah melalui dengan menaiki Grab lah. Hasil siasatan, kita buka bawah Seksyen 363 dan kita telah menangkap 6 daripada mereka. Sejurus mangsa tiba di rumah pada 12 Oktober lalu, kira-kira jam 2.20 petang. Ibu mangsa berusia 42 tahun turut mendakwa terkejut melihat kemunculan anaknya di hadapan pintu rumah selepas hampir putus asa ekoran tiada perkabaran mengenai kehilangan anaknya sehingga hari kelima dilaporkan hilang. Hari kelima, dia datang rumah ni. Tiba-tiba abang Grab yang hantar. Saya tidak perlu dia. Saya tanya, kau naik pakai siapa? Naik apa? Kau datang di sini pakai siapa? Naik siapa? Dia cakap, pakcik Grab. Saya pergi tengoklah abang tu, abang India. Dia cakap, saya pungut anak kau ni dekat KL, ada orang order Grab, seorang lelaki. Lepas tu dia minta duit. Itulah saya tak bagi, pihak polis suruh tunggu. Waktu di mana itu macam mana keadaan dia? Dia lengu kelaparan. Sebab diorang tak bagi makan. Penjahat tu diorang tak bagi makan anak saya. Selain tak bagi makan, ada kesan apa-apa ke? Tak ada juga. Cuma bawa mata dia ni biru mungkin. Saya cakap, kenapa kau bawa matamu tu biru? Dia cakap, tak tidur malam takut diorang kacau apa-apa. Terlampau tinggi ujian kali ini tau. Sehingga kini, ke-6 suspek terdiri daripada 2 wanita dan 4 lelaki yang diberkas pada 12 Oktober lalu ditahan reman sehingga 30 Oktober di bawah Seksyen 375B serta Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Manakala 2 lagi suspek berkaitan sindiket pelacuran masih diburu pihak polis. Ingin saya tegaskan di sini supaya ibu bapa tidak membiarkan kanak-kanak di bawah umur ni berkeliaran seorang diri di luar rumah. Yang keduanya, kanak-kanak ini mestilah dipesan ataupun diingatkan jangan mengikuti siapa-siapa ataupun menerima pelawaan untuk mengikuti mereka dalam kenderaan ataupun diberi apa-apa makanan dan sebagainya. Dan ibu bapa perlu mengambil tahu di keberadaan anak-anak mereka dan juga bersama dengan siapa untuk mengelakkan perkara-perkara sebegini berlaku ataupun memberi peluang kepada orang yang tidak diingini mengambil peluang ke atas kanak-kanak ni. Di bawah kesalahan mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan, suspek boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 30 tahun, manakala jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 377C, suspek boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun serta sebatan. Laporan Arisha Kalim, 999. Niat pergi bercuti bertukar tragedi. 4 sekeluarga maut apabila terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori di kilometer 86 Jalan Gua Musang Lodging. Saksikan perinciannya dalam tragedi 999. Hasrat 4 sekeluarga untuk pergi bercuti ke Tanah Tinggi Cameron Highland tidak kesampaian gara-gara terlibat dalam kemalangan yang melibatkan sebuah kenderaan jenis Myvi dan sebuah lori. Kejadian di kilometer 86 Jalan Gua Musang Lodging itu turut mengakibatkan 5 mangsa maut di tempat kejadian. Mangsa yang maut termasuk pemandu dan penumpang Pro 2 Myvi, Muhammad Junaizi Jusoh, 48,
isterinya Syazwani Ismail 39, anak mereka Muhammad Fakrul Danish 18 dan Farhana Ismail 35 tahun serta pemandu lori jenis Nissan G Mageswara 53 tahun. 4 sekeluarga itu dikatakan sedang berkonvoi dengan 3 buah kenderaan lain dari Kuala Berang, Terengganu menuju ke Cameron Highland sebelum dirempuh sebuah lori dan terhumban ke dalam gaung di Jalan Gua Musang. Warden panggil, kabur kena balik. Tidak kabur sebab apa? Ataupun saya gila, tukar-tukar baju, lepas tu gila dekat kantin tunggu. Terus saya balik, dalam kereta. Kabur yang mak, abah ni tak ada dah. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang, Nur Azizi Cik Noh, maklumat kejadian diterima pada jam 11.57 pagi. Kesemua mangsa termasuk 3 lelaki dan 2 wanita maut di lokasi kejadian akibat tersepit. Operasi menyelamat dimulakan pada jam 1.25 tengah hari dengan bantuan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Cameron Highlands. 5 mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan dengan menggunakan peralatan khas dan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Operasi membabitkan 18 anggota dan 7 jentera daripada BBP Gua Musang dan Cameron Highlands ditamatkan jam 3.55 petang. Sabtu lalu, jenazah Syazwani Ismail bersama suami Muhammad Junaizi Jusoh dan anak mereka Muhammad Fakrul Danish Muhammad Junaizi serta Farhana yang juga adik kepada Syazwani selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Payangkayu, Kuala Berang, Terengganu pada jam 9.50 pagi. Syazwani dan Farhana dikebumikan dalam satu liang lahat, manakala Muhammad Junaizi dan anaknya Muhammad Fakrul Danish dikebumikan dalam satu lagi liang lahat. Sebelum itu, solat jenazah 4 sekeluarga juga diadakan sebanyak 2 kali, membabitkan lebih 500 jemaah termasuk ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai dan penduduk kampung. Membawa masuk anjing peliharaan ke dalam sebuah pusat beli belah. Itu tindakan seorang lelaki tempatan yang cuba mencetuskan provokasi selepas suspek dipercayai berang terhadap seorang pekerja kedai emas yang enggan memberikan layanan terhadap suspek. Video berdurasi 25 saat tersebut turut tular di media sosial sehingga mengundang pelbagai reaksi netizen. Tak bolehlah bawa anjing-anjing ke apa masuk dalam tempat-tempat mall macam tu kan. Kalau marah pun kurang-kurang dia kena fikir dululah nak bawa benda-benda macam tu. Kan? Tak elok sebab situ kawasan orang ramai kan. Risaulah kan. Mungkin ada budak-budak ke apa ke kan nanti jadi apa-apa lain susah pula kan. Kalau yang ada yang bela-bela anjing ke apa ke macam tempat-tempat awam, mall ke, lebih baik tak payah bawa lah. Simpan je lah kat rumah tu. Kita kena hormat antara satu sama lain lah walaupun agama kita berlainan, berbilang mangsa. Mesti semua orang marah sebab anjing ni membahayakan. Walaupun kita pada tuannya nampak macam tak bahaya kan. Tapi pada orang lain kita tak boleh nak jangka. Binatang kan. Sebab kalau manusia sendiri pun kalau kata dia dah hilang kawalan pun boleh jadi macam-macam. So jadi dari segi
segi itu kita kena hormat semua orang lah. Tak bolehlah buat sikap macam acah tak acuh, macam nak bawa masuk anjing ke tempat ni. Benda boleh bincang. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim, pihaknya telah menerima 3 laporan polis daripada suspek berusia 52 tahun dan 2 lagi saksi yang turut berada di lokasi kejadian. Banyak orang kata kesan yang boleh diakibatkan daripada tindakan cuba membawa anjing ke dalam premis itu. Yang pertamanya, tentunya dia akan mendatangkan mudaratan awam dan juga tidak menjaga sensitiviti umat Islam di kawasan tersebut. Selain daripada itu, kita juga bimbang haiwan-haiwan ni akan membuang najis merata-rata tempat di tempat awam berkenaan, dan dia boleh jadi tercemar apabila ada pengunjung yang terpijak najis tersebut. Selain daripada itu, tidak semua haiwan peliharaan ni mempunyai tingkah laku yang baik atau dilatih. Dilatih sepenuhnya. Haiwan yang tak dilatih ni boleh menyebabkan ketidakselesaan pada orang lain jika berlaku tindakan yang agresif. Dan tentunya ia akan memberi pengalaman yang kata tidak baiklah atau pengalaman buruk ketika pengunjung membeli belah dan keinginan untuk mereka kembali ke premis berkenaan. Kejadian yang berlaku pada jam 11.20 pagi itu walau bagaimanapun berjaya dileraikan oleh orang awam yang bantu mententeramkan suspek dan pengawal keselamatan yang bertindak membawa suspek tersebut keluar dari premis berkenaan. Dalam kes ini, jika disabitkan dengan kesalahan, suspek boleh dituduh di bawah Seksyen 290 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan denda sehingga RM400 dan di manakala untuk Seksyen 14 atas kesalahan kecil memperuntukkan hukuman sebanyak RM100. Dan manakala untuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia boleh dikenakan penjara setahun atau denda sehingga RM50,000. Kepada masyarakat di luar sana untuk saling menghormati antara satu sama lain dan menjaga sensitiviti atau adab ketika berkunjung di tempat-tempat orang awam. Terutamanya kita ni pelbagai kaum dan juga bangsa, dan tentunya kita ingin tengok rakan kita yang lain selesa apabila berada di satu tempat. Yang kita wujudkan perasaan tidak selesa dan ketidakharmonian di kalangan masyarakat di luar sana. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 323 dan 290 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1995 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ditembak ketika menunggu anak pulang dari sekolah. Seorang lelaki cedera parah apabila ditembak seorang individu yang tidak dikenali di depan sebuah sekolah di Sibu, Sarawak. Laporan itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Khamis lalu, seorang lelaki cedera ditembak individu yang tidak dikenali di depan sebuah sekolah di Sibu, Sarawak. Difahamkan ketika kejadian kira-kira jam 2.30 petang itu, mangsa berusia 40-an sedang menunggu anaknya balik dari sekolah di Jalan Wong King Ho. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili, penyerang yang dipercayai keluar dari kawasan semak tiba-tiba melepaskan tembakan dipercayai menggunakan pistol. Ketika kejadian, mangsa sedang duduk di bahagian pemandu kenderaan pacuan 4 roda. Akibat tembakan itu, mangsa mengalami kecederaan di bahagian kanan belakang badannya. Mangsa kemudian keluar dari kereta untuk meminta bantuan daripada orang awam. Mangsa yang cedera di bahagian belakang kemudian rebah di tepi jalan berkenaan dan dikejarkan ke Hospital Sibu. Polis mengesahkan 2 lelaki yang melakukan tindakan biadab dengan meletakkan kepala babi di sebuah kedai makan di Bandar Teknologi pada 11 Oktober lalu telah ditahan. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Nazrun Abdul Yusof, tindakan 2 suspek itu berjaya dirakam menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV di lokasi kejadian.
Siasatan mendapati dalam kejadian itu, 2 suspek berkenaan didapati meletakkan kepala babi di gerai termasuk di atas kabinet dapur roti canai milik mangsa. Susulan itu, mangsa berusia 18 tahun tampil membuat laporan polis dan membawa kepada penangkapan 2 suspek lelaki warga tempatan berusia 35 dan 51 tahun pada 15 Oktober lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 298 Palang 427 Kanun Keseksaan. Suspek utama bersama 5 rakan direman bagi membantu siasatan kes lelaki warga Pakistan yang mati ditikam menggunakan pemutar skru di Pulau Tikus, Pulau Pinang. Magistrat Syahirah Abdul Halim membenarkan nelayan berusia 38 tahun direman selama 7 hari manakala 5 lagi rakan suspek termasuk seorang wanita direman selama 3 hari. Sebelum itu, pihak polis telah melakukan beberapa serbuan berasingan dan menahan seramai 8 suspek termasuk seorang wanita berusia antara 22 hingga 58 tahun. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad, polis kemudian berjaya menahan suspek utama dan 5 lagi rakannya di Tanjung Tokong pada jam 12.45 tengah hari pada hari yang sama, menjadikan jumlah keseluruhan yang ditahan seramai 14 individu. Berikutan penahanan suspek utama, kes berjaya diselesaikan dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Di Serikir, Sarawak, polis mengenal pasti 5 suspek yang terlibat dalam kes samun bersenjatakan parang di sebuah kedai runcit di Jalan Meruton pada awal pagi 17 Oktober lalu yang mengakibatkan kerugian dianggarkan sebanyak RM3,500. Menurut Ketua Polis Daerah Serikir, pemangku Superintendent Azwandi Anis, ke-5 suspek yang berumur lingkungan 50-an itu merupakan warga tempatan dan mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes curi dan dadah. Dalam kejadian kira-kira 4.13 pagi, sekumpulan suspek yang bertopeng dan bersenjatakan parang memasuki sebuah kedai runcit di Jalan Meruton. Rakaman tular juga menunjukkan seorang daripada suspek meletakkan parang di leher serta menolak badan mangsa. Pada masa sama, suspek lain dilihat menggeledah serta mengambil pelbagai barangan sebelum melarikan diri menaiki sebuah kereta jenis Honda. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. 2 lelaki dikesan menjadikan kondominium di Seri Petaling, lokasi simpanan dadah selepas ditahan dalam serbuan 23 Oktober lalu. Dalam serbuan jam 3.30 petang itu, pihak polis turut menemui 124 kg dadah jenis syabu dan 21 kg heroin dianggarkan bernilai RM4.18 juta. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Kau Kok Chin, 2 lelaki masing-masing berusia 25 dan 21 tahun itu ditahan di depan lift kondominium berkenaan. Hasil serbuan itu juga, polis berjaya menemukan 100 bungkusan berwarna biru disyaki mengandungi syabu, 15 bungkusan berwarna emas berisi syabu serta 40 bungkusan lutsinar mengandungi heroin. Semakan mendapati suspek pertama mempunyai 2 rekod berkaitan kes jenayah dan dadah selain positif dadah jenis THC. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Laporan itu mengakhiri siaran kita malam ini. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kini Tonton juga boleh dilayari di Smart TV. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya kerenamu, kerenamu. Selagi ku bernyawa, ku pertahankan segalanya kerenamu. Selagi nyawa dikandung jasadku pertahankan.
selamatkan. Sedaya upaya demi jaminan masa depan. Bertaruh raga, bebaskan akal juga fikiran. Bagikan satu semangat, selamatkan sejuta insan. Keranamu, kepadamu, ku menaruh untuk bina mimpi baru. Melutur bulu biarlah dari rebungnya. Tiba masa dituai benih yang tertanam di jiwa. Dari amanah doa lama dan juga semakin